Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masih ingat ya, episod 3 tadi kita tergantung kerana dia ada waktu-waktu yang boleh dilepas oleh YouTube. Jadi kita sambung. Tadi saya sebutkan tentang di dua kotak, dalam kotak di mana pemikiran kita ada kaitannya dengan kualiti kan. Sekarang kita sambung kaedah-kaedah kualiti yang kita nak guna pakai supaya kualiti barangan perkhidmatan boleh terjamin, lebih terjamin. Kerana itu hari kita sebut tentang ciri-ciri kualiti dan lain-lainnya, di mana mainkan peranan menentukan kualiti. Tapi buat sekarang ni kita akan sebut tentang apakah kaedah-kaedahnya. Seperti saya sebut dulu, ada disebut sebagai 6 sigma. 6 sigma adalah satu kaedah SPC ya. Jadi kita nak tumpukan perhatian kepada Statistical Process Control, SPC, di mana kaedah ini jangan pakai dan dia punya mutu ataupun dia punya spesifikasi, spek dia amat tinggi sekali, bercecah 99.99966%. Masih ingat kan? Jadi baik, kita akan tengok kepada slide dimaksudkan dengan SPC. Baik, untuk ini kita tengok pada ET, masih lagi EP3, di mana kita sebut tentang ciri-cirinya dulu kan. Jadi kita sebut tentang kotak-kotaknya dan di manakah peranan sistem kualiti yang kita nak guna pakai itu. Jadi 6 sigma. 6 sigma ini dia punya simbolnya sebagaimana kita nampak di situ. Dan dia merupakan definisi, dia adalah merupakan kaedah yang mengguna pakai beberapa teknik, disebut tool-tool lah, dan teori-teori statistik, ilmu pengawalan mutu bagi membantu mencapai matlamat penambahbaikan kualiti dalam proses serta operasi perniagaan dan juga operasi-operasi perkhidmatan. Nah, perlu kita ingat ya, di mana setiap operasi dalam pengeluaran dia mesti ada proses-proses terlibat. Maksud dia dari awal hingga ke akhir, setiap proses, sama ada proses permulaan, proses pertengahan, proses akhiran, dia ada operasi itu ada ya proses-proses terlibat. Maknanya dia akan mula dengan proses nombor 1 setiap operasi itu, proses nombor 2 dan seterusnya. Jadi setiap proses ni biasanya akan mengambil masa, ikutlah apa yang barangan yang kita keluarkan dan apakah dikatakan seperti kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Jadi setiap operasi mempunyai beberapa proses. Nak cakap mudah lah ya, kalau kita cakap pasal masakan, mestilah sebelum kita memasak sesuatu perkara itu, kita mesti mulakan dengan barangan-barangan dia, betul, bahan-bahan dia. Jadi semuanya akan diperiksa dahulu. Maknanya sebelum diterima pakai untuk nak memasak itu, kita akan guna pakai barangan-barangan yang bermutu. Diperiksa sudah diperiksa ya, sudah dijamin yang barangan-barangan itu adalah baik untuk digunakan pakai. Jadi untuk 6 sigma ni, dia menjaminkan setiap operasi dan setiap proses dalam operasi sudah pun dibuatkan pemeriksaan ya ke atas barangan dia, sama ada bahan kita panggil piece parts lah ataupun bahan awalan dia, seperti orang kata material dia, dan diguna pakai dan diperiksa. Dia ada QC, ada kawalan mutu yang memeriksakan barangan-barangan yang nak pakai ni, nak guna pakai ni telah pun menjalani pemeriksaan ya, mengikut kadar quality control. Jadi begitu maksudnya. Jadi itulah dikatakan sebagai definisi dia. Kemudian kita lihat pada ia jugalah sama cara dia,
dan kaedah pengurusan kualiti dibangunkan pada tahun, ya, kaedah ini, kaedah Six Sigma, 6 Sigma dibangunkan pada tahun 1966 oleh Motorola Incorporation. Jadi Motorola ni kita tahu kan, dia satu syarikat semiconductor yang mengeluarkan chips, microchips, ya, untuk diguna pakai di masyarakat. Jadi seterusnya, jadual asalnya digunakan pakai sebagai tool pengurusan Six Sigma ni, untuk digunakan pakai pengurusan untuk nak guna pakai kaedah ni Six Sigma untuk mengawalkan dia punya kawalan mutu dia, ya. Lepas itu sekarang ni tool 6 Sigma ni sudah melalui transformasi menjadi industri by its own right, ataupun dikatakan sebagai 6 Sigma adalah suatu cara yang sebut sebagai kaedah yang kita pakai untuk mengeluarkan barangan-barangan yang bermutu di globalisasi lah, ya, global, agak global. Dan seterusnya dilihat di sini, di mana kita kata sebut sebagai dia sudah menjadi, orang kata, brand, ya. Seperti brand lah, brand. Dalam kaedah kualiti pun ada brand dia. Ya, seperti saya sebut sebelum ni, kita ada seperti TQM kan, ISO standard, dan ini pun Six Sigma pun adalah satu brand untuk mampu mencapai AQL, ya. AQL ni lah Accepting Quality Level, di mana paras maksima ataupun kualiti spesifikasi dia boleh mencapai ke tahap 99.99966% gitu. Jadi amatlah tidak dipandang sebagai perkara yang menyusahkan ataupun menyulitkan kita. Baik, seterusnya kita lihat kepada 6 Sigma ni, dia juga serangkai, boleh disebut sebagai serangkai teknik dan tool untuk penambahbaikan proses, ya, sektor barangan atau khidmatan. Lepas tu dia telah diperkenalkan oleh, dia ni seorang proses engineer, ya, juruterus proses, seperti saya dulu gitu juga, syarikat yang sama. Jadi dia ni bertugas sebagai syarikat, sebagai proses engineer, mengeluarkan kaedah ataupun Six Sigma ni sebagai satu alat tool di Motorola. Dan saya masa itu pun pada tahun 1983 sama juga, ya, sebagai proses engineer, proses juruterus, ya, di Motorola. Saya juga masa itu bertanggungjawablah kepada perkenalkan RIP tube. Ini tidak kaitan dengan kita punya persembahan ni, tapi saja nak mengenangkanlah RIP tube tu saya yang boleh katakan ciptakannya. Baik, seterusnya proses 6 Sigma ni bermaksud defect ataupun sebagai kita tidak menepati pada spesifikasi, ya, dalam pengeluaran barangan boleh mencecah maksima 3.4 parts per million ppm. Amat tinggi sekali, kerana tadi ingat kita sebut kadar dia, AQL dia adalah 99.99966%. Maka terjemahkan kepada defective rate ataupun kadar defect, ya, adalah sebanyak 3.4 barangan yang boleh dikatakan barangan yang ada defect. Jadi amat slim tau, amat kecil bilangan defect dia, ataupun dikatakan apabila kita pakai 6 Sigma ni, cara untuk mendapat defect yang kita tak maulah, kita, kerana defect ni memang pembaziran, kan, ataupun pembuangan setelah melalui semua proses tu, maka kalau keluar 1, 2, 3, ini 3.4
barangan yang boleh kata tidak menepati spesifikasi yang telah pun kita tetapkan oleh pengurusan, ya, oleh syarikat. Jadi untuk mencapai kadar kualiti 6 sigma ni, sudah tentulah setiap operasi dan setiap proses dalam operasi itu memang kita kena kemas kini kan, dan setiap dia punya, nak kata, operator ataupun dia punya staff yang bertugas setiap proses dalam operasi itu mestilah diberikan latihan yang cukupnya dalam SPC, dan mereka hendaklah juga berdaya, ya, untuk melaksanakan tanggungjawab yang berat. Maksudnya mereka tidak boleh cuai dan tidak boleh leka dalam tugas mereka itu, kerana untuk menghasilkan kualiti yang begini tinggi mutunya perlukan dedikasi, disiplin, perlukan disiplin dan perlukan ilmu yang mencukupi supaya barangan dapat dikeluarkan untuk spesifikasi dan yang amat ketat sekali, ikutkan SPC, Statistical Process Control. Seterusnya, jadi kemahiran dalam tool memanglah kena ada kemahiran. Maknanya demi latihan untuk kita katakan diguna pakai kaedah SPC ini, iaitu kawalan proses pengurusan secara statistik, ya, diaplikasikan dalam syarikat. Baik, situlah kita sebut perlunya ada prinsip kualiti, ya. Prinsip kualiti ni amat penting. Macam kita ada prinsip-prinsip dalam hal-hal lain lah. Jadi nombor satunya kita sebut dia mesti ada satu pemikiran, satu perasaan untuk membuat tugas itu betul, kali pertama. Maknanya do it right the first time. Kita tak boleh, contohlah, ya, kalau kita dahulunya, kalau selalu kita buat kerja 2 kali baru betul, 3 kali baru betul, tak boleh. Kita kena latih diri kita dan juga dilatih, ya, supaya apabila kita melaksanakan tugas ini, tugas itu adalah betul pada kali pertama. Do it right the first time. Ini prinsip. Prinsip yang kedua, kita ada benchmarking. Benchmarking ini panggil R7 ataupun kita panggilkan sebagai kita buat perbandingan. Katalah satu syarikat yang sudah bermaju mesti membuat satu R7 ataupun benchmarking kepada syarikat yang kurang ataupun syarikat yang lebih maju. Tak, kalau kita sudah maju, kita akan buat satu R7 ataupun benchmarking kepada syarikat yang lebih maju. Begitu juga negara pun sama juga. Kita tak bolehlah nak ambil contoh seperti negara development ataupun negara membangun, kan. Tak boleh kita nak contohkan dengan negara yang lebih mundur. Kita mestilah ambil negara yang lebih maju untuk buat perbandingan di manakah kedudukan kita, begitu. Yang ketiganya, target dan goal ataupun kita sebut sasaran dan matlamat mesti ada. Setiap syarikat, setiap pembikinan atau setiap pengeluaran, setiap nak buat kerja ni, dia mesti ada dia punya target. Jadi target dia tidak lain tidak bukan, kalau kita Six Sigma lah, kalau yang lain lah, ya. Jadi kita mesti ada apakah objektif dia, apakah sasaran kita untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Amat penting sekali. Dan yang keempat, kita target continuous improvement. Maknanya peningkatan ini bukanlah dia stagnan ataupun dia mati di situ saja, tidak. Kita akan gunakan kaedah di mana kita kata setiap peningkatan hendaklah berterusan. Jadi hidup ini begitulah. Kalau ikutkan, kita perlu ada daya untuk meningkat maju berterusan, ya. Tak semestinya kita akan capai 100% kita punya matlamat,
atau sasaran, tetapi dengan adanya pemikiran positif untuk mencapai peningkatan berterusan ni, dia boleh dilaksanakan, boleh dicapai, ya begitu. Jadi saya rasa untuk episod yang 3 ni saya akan memadai untuk sekarang, ya. Di mana kita dah sikit sebanyak melalui bagaimanakah diguna pakai kaedah-kaedah dalam quality control, ciri-ciri quality dalam kotak keluar kotak, dan juga supaya kita mencapai matlamat kita yang kita inginkan. Jadi kalau tidak ada halangan, kita akan teruskan dalam episod 4, ya, di mana saya akan persembahkan lebih banyak lagi perkara. Jadi disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.